kongsikan dengan tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, fatwa berkaitan dengan nikah online ni dah lama keluar. Ini punca kuasa dia, yang mana kita melaksanakan nikah online itu ada asasnya, iaitu ada fatwa yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Selangor, ya, berpandukan kepada fatwa inilah kita melaksanakan nikah online. Bukan kita suka-suka buat, tak ada. Ya, ada orang kata mana boleh buat nikah online, nikah online ni bid'ah lah, zaman Nabi dulu tak ada nikah online lah. Memanglah zaman Nabi dulu tak ada nikah online, sebab zaman Nabi dulu tak ada internet. Ya, zaman kita ni zaman yang moden, teknologi moden, ya, maklumat semua di hujung jari sahaja. Ya, kita ada kemudahan internet, jadi kita gunakan kemudahan yang ada, ya, untuk memudahkan urusan kita sebenarnya. Jadi saya nak kongsikan dengan tuan-tuan apa yang disebutkan dalam fatwa ni, ya. Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor, ya, bilangan 1 tahun 2016, 19 Januari 2016. Maknanya fatwa ni tuan-tuan dah ada pada 2016 lagi, cuma kita baru pakai pada tahun 2020 secara menyeluruh, ya. Fatwa ni dah ada dah sebenarnya. Hukum akad nikah menerusi sidang video ataupun dia panggil video conference, ya, sidang video ataupun video conference. Dan lebih mudah anak muda cakap online, ya, online. Apa dia kata di sini? Dia kata Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali pertama tahun 2016 yang bersidang pada 19 Januari 2016 bersamaan 9 Rabiul Akhir 1437 Hijrah memutuskan bahawa harus melakukan akad nikah menerusi sidang video dengan syarat-syarat seperti yang berikut. Maknanya dibolehkan, ya, diharuskan, dibolehkan untuk melaksanakan nikah online ini tuan-tuan, tapi ada syarat-syaratnya yang tertentu yang perlu kita patuhi, baru boleh dilaksanakan nikah online ini. Okey. Jadi sebelum tu tuan-tuan, nikah online ini yang kita buat ni tuan-tuan, kita menggunakan alat ataupun device mudah je. Telefon pun boleh, ya, telefon pun boleh, pakai laptop pun boleh, asalkan kita boleh berhubung melalui sidang video. Ya, ada yang saya tengok daripada laptop dia sambung ke TV besar, jadi ahli-ahli dalam rumahnya boleh tengok ramai-ramai. Ya, senang, mudah sangat dekat online ni, ya. Pakai telefon pun kita boleh bernikah sebenarnya. Ya. Okey, macam mana cara dia? Okey. Syarat yang pertama dia kata hendaklah majlis ini berlangsung di tahap yakin. Tuan-tuan, berlangsung di tahap yakin. Nikah online ni tuan-tuan sebenarnya satu kemudahan, tetapi nak buat nikah online ni bukan satu benda yang mudah, payah juga sebenarnya. Sebabnya ia bergantung kepada kekuatan internet. Supaya kita capai tahap yang yakin, bila kita dah berhubung tuan-tuan kan, kita dah connect dengan pihak sana, ya, nanti kita akan nampak dalam kita punya sidang video. Kami biasa gunakan Skype, aplikasi Skype. Skype ni senang, mudah, ya, sebab dia boleh record terus kita punya percakapan, perbualan, ya, sebab nanti kalau ada apa-apa isu kita akan tengok balik dalam record itu. Senang. Jadi bila kita dah berhubung, okay, kita bagi dia link, okey, kamu klik dekat link ni, dia masuk dekat dalam link tu, kita akan jumpa. Kita akan nampak live, macam kita berjumpa secara fizikal. Kita boleh nampak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, khabar? Sihat ke? Sihat. Dah ready ke ni? Dah ready Ustaz. Mana pengantin lelaki? Ni Ustaz. Mana pengantin perempuan? Ini. Mana walinya? Ini. Kita nampak. Kita nampak betul-betul. Nampak matanya, nampak hidungnya, nampak telinganya, nampak rupanya. Kita yakin itulah pengantin lelaki, itulah pengantin perempuan, itulah walinya. Kita yakin. Ya, tak ada macam gangguan, tak ada macam blur-blur, tak ada macam terputus-putus, tak boleh. Ataupun kita tengok, mana ni tak nampak pun, suara je dengar, muka tak nampak. Tak boleh. Itu tidak sampai ke tahap yang yakin.
Ataupun kita nampak mukanya, mana suaranya tak dengar ni, Assalamualaikum, dengar tak? Dia bercakap tak dengar tak? Tak boleh. Kalau begitu caranya tak boleh. Kadang-kadang kita dah jumpa dah, dah connect dah, tapi kadang-kadang dia punya siaran tu macam tergendala sikit, gambar dia tak boleh. Ni pusing-pusing pergi tempat lain sikit, cari mana lain yang ada. Terpaksa macam tu. Kadang-kadang leceh je. Majlis akad nikah tu sebenarnya simple dia, kita buat simple dia, setengah jam je, tapi kadang-kadang boleh jadi sejam, disebabkan nakkan sampai ke tahap yang yakin, supaya tidak ada syak, keraguan di situ. Yang kedua, tidak ada unsur-unsur penipuan ataupun keraguan. Jadi maknanya dalam majlis tu tuan-tuan, kita tentukan, dah ditentukan siapa pengantin lelaki, siapa pengantin perempuan. Kebiasaannya kita akan buat satu pengesahan. Sebab borang nikah ada pada kita. Okey, mana pengantin lelaki? Saya, ustaz. Siapa nama? Sebutkan nama, sebutkan nombor IC, kita cek macam tu. Kita buat pengesahan. Saya Ali bin Abu, nombor kad pengenalan 80. Okey, betul. Kalau kita yakin betul-betul lah, kita tengok gambarnya, mukanya, tengok gambarnya, betul lah tu. Pengantin perempuan, mana pengantin perempuan? Saya, ustaz. Okey, pengantin perempuan, sebutkan nama dan nombor IC. Minta. Kita buat pengesahan supaya tidak timbul keraguan ataupun penipuan di situ. Mana kita nak tahu, kan? Tiba-tiba ditukar orang ke, kan? Menyamar dan sebagainya. Ini satu benda yang boleh dilakukan, kan? Mana walinya? Walinya kat sini, ustaz. Okey, wali sebutkan nama, nombor IC. Disebutkan nama dan nombor IC. Betul ni? Betul. Pengantin lelaki, betul ke ni pengantin bakal isterinya? Betul, ustaz. Pengantin perempuan, betul tak ni bakal suaminya? Betul, ustaz. Semua dah buat pengesahan tuan-tuan, kita yakin tak ada penipuan, kita teruskan. Untuk makluman tuan-tuannya, kaedah yang kita buat nikah online ni pada peringkat yang pertama. Zaman PKP tuan-tuan. Zaman PKP ketika itu kita tak boleh nak keluar rumah. Yang hanya boleh keluar ketua keluarga je, ingat tak? Kan? Ketua keluarga je boleh, bukan? Nak pergi Jaya ni saya ingat lagi. Saya pun shopping kat Jaya ni tuan-tuan. Dia punya beratur punya panjang. Giant buka pukul 8, 7.30 saya dah terpancak dah. Pun beratur kat luar tu panjang. Semua tak boleh keluar kecuali ketua keluarga. Jadi pergerakan kita amat terbatas. Ketika itu kita buat 3 penjuru tuan-tuan. Nikah online ni 3 penjuru kita buat. Penjuru yang pertama, kami di pejabat agama. Di pejabat agama kami juru nikah dan juga saksi di pejabat agama. Penjuru yang kedua, pengantin perempuan dengan wali di rumahnya. Pengantin perempuan dan wali di rumahnya. Penjuru yang ketiga, pengantin lelaki di rumahnya juga. Jadi tak boleh kita nak bergerak ke mana, duduklah rumah masing-masing. Jadi kita buat nikah online. Itu sebab dibolehkan nikah online. Jadi kita buat 3 penjuru kat sini. Okey, pengantin lelaki, pengantin perempuan, kami pejabat agama duduk dalam satu majlis, dipanggil sidang video. Di situlah kita berhubung. Di situ kita berhubung. Kalau wali nak nikahkan, wali nikahkan. Kalau wali kata tak boleh, Ustaz nikahkan, saya nikahkan. Wakalah kepada saya. Kita buat proses nikah macam biasa. Kadang-kadang tuan-tuan, ada 2-3 kes tu kita terpaksa buat 4 penjuru. Kami pejabat agama, lelaki di rumah dia, perempuan di rumah dia, dan wali di rumah dia pula. Ada juga perempuan tak duduk dengan wali. Kadang yalah, kita duduk di KL Gombak ni tuan-tuan, kebanyakannya orang daripada luar datang kan. Ada yang walinya di Pening lah, di Terengganu lah, di Sabah lah. Dan ada yang saya nikahkan walinya berada di Batam, Indonesia. Ada satu lagi tu walinya dekat Singapura. Tak boleh balik sebab lockdown, PKP, tak boleh balik. So kita berhubung secara online, dengan syarat internet itu kuat lah. Internet tu kuat. Jadi alhamdulillah di Batam kita boleh berhubung. Di Singapura lagi bagus lah, internet dia boleh berhubung secara online. Kita berhubung, jumpa, macam jumpa depan-depan.
Jadi kita dah yakin, tahap yakin, tak ada penipuan, kita teruskan lagi. Seterusnya dia kata apa? Memenuhi rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum syarak. Maknanya rukun dan syarat sah tu mesti kena ada lah. Ini memang rukun nikah. Kalau nikah secara fizikal pun kena ada, maknanya nikah secara online pun mesti kena ada. Maknanya pengantin lelakinya ada, pengantin perempuannya ada, walinya ada, saksinya ada, sirah, ijab kabulnya, semua ada. Tak boleh nanti bila kita tanya nikah ni siapa walinya? Walinya tak ada lah ustaz. Macam mana nak nikah wali tak ada? Boleh tak dihubungi walinya? Walinya tak dapat dihubungi lah pagi ni ustaz. Macam mana nak nikah ni? Tak boleh nikah. Kadang-kadang tuan-tuan ada yang walinya duduk di pendalaman, yang tak boleh nak dihubungi secara online, terpaksa dibatalkan, nikah tak diteruskan. Saya kata tak boleh, tidak memenuhi rukun nikah, maka tak boleh nikah. Jadi syaratnya yang ketiga itu mestilah memenuhi rukun nikah. Dan yang keempat dia kata ada halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan kerana berjauhan, seperti berada di luar negara dan sukar bagi kedua-dua belah pihak berada dalam satu majlis. Jadi ini syarat yang keempat, iaitu adanya halangan untuk pihak-pihak ini bertemu dalam satu majlis. Kita ketika itu apa halangan kita? Halangan kita sebab ada PKP. Kita ada penyakit yang amat berbahaya yang perlu kita elakkan tuan-tuan. Jadi kita diarahkan duduk, stay at home. Duduk kat rumah, jangan pergi mana-mana. Kalau kau keluar kau kena. Itulah dia halangan yang kita ada ketika itu. Itulah yang dipanggil masyaqqah. Halangan, kesusahan, kepayahan yang tidak membolehkan pihak-pihak untuk bertemu melaksanakan majlis akad nikah di tempat yang ditentukan. Jadi itulah sebabnya kenapa kita gunakan kaedah nikah online, bagi memudahkan pasangan-pasangan ini untuk melakukan akad nikah. Sebab orang nak nikah kita tak boleh nak halang tuan-tuan. Nikah cerai rujuk ni dia berlaku serentak juga. Nak menikah pun dia juga, nak cerai pun dia juga, nak rujuk pun dia juga berlaku. Tapi paling banyak yang ketika ini yang mendesak sangat adalah untuk nikah. Jadi dengan itu kita melaksanakan nikah secara online. Dan yang kelima dia kata tertakluk kepada enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Selangor. Maknanya nak kahwin dia kena tertakluk kepada undang-undang enakmen yang berkuat kuasa dalam negeri Selangor. Contohnya kita di Selangor ni kalau dia nak kahwin nikah online boleh, tapi dia kena buat permohonan macam biasa. Jadi inilah tuan-tuan kita buat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari saya buat ketika itu. Dan kami mengumpulkan lebih kurang satu hari 10 ke 15 pasang. 10 hingga ke 15 pasang kita akan nikahkan secara online. Pada mula-mulanya tu agak sukar jugalah, agak payah jugalah. Tapi bila dah lama-lama buat tu alhamdulillah mudah tuan. Dia bukan apa tuan-tuan, dia nampaknya mudah tetapi nak buatnya remeh. Sebab kadang-kadang banyak sangat isu-isu teknikal. Biasalah guna internet dan kita menggunakan device. Kadang-kadang ustaz, tolong ustaz, tunggu, tak boleh connect. Ustaz, tunggu ustaz, telefon rosak pula. Sudah. Tak boleh. Macam-macam lah, macam-macam halangan lah. Kadang-kadang tengah kita ijab kabul tu, aku nikahkan di kau Ali bin Abu dengan Aminah binti Attan dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Baru nak sebut aku terima nikah, hilang pula. Jadi tak boleh. Kadang-kadang benda yang mudah dia jadi susah juga. Benda yang mudah jadi susah juga. Dia macam-macam masalah teknikal yang kita hadapi tuan-tuan. Jadi alhamdulillah dengan adanya kaedah yang dilaksanakan ini memudahkan
bagi orang Islam kita untuk berkahwin, ya. Kemudian tuan-tuan, apabila masuk PKPB, kan, PKPB kan, selepas tu, ya, yang bersyarat tu, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, ya, ketika itu kerajaan telah melonggarkan sedikit SOP yang mana kita boleh merentas daerah. Ingat tak, kita dah boleh keluar kan? Ketika itu dah boleh keluar sikit-sikit. Naik kereta pun dah boleh dua orang, ya. Kemudian dah boleh naik 3 orang, dah boleh naik 5 orang dan sebagainya. Kerajaan dah buka sikit-sikit, dah boleh merentas daerah, ya. Ketika itu dah boleh merentas daerah, belum lagi merentas negeri. Ingat tak, kita masa kita raya puasa itu pun tak boleh merentas negeri kan. Masing-masing ramai mengeluh tak boleh balik raya kan. Tapi nasib baiklah raya korban ni boleh balik kot kan. Nasib baik, kerajaan mengumumkan raya korban ni insya-Allah, ya, tiada halangan merentas negeri. So pada ketika itu, apabila kerajaan telah melonggarkan sikit sekatan yang ada, maka ketika itu kami masih lagi melaksanakan nikah online, tetapi kita hanya buat 2 penjuru sahaja. 2 penjuru sahaja. Yang mana kami di Pejabat Agama, ya, dan 1 penjuru lagi di rumah pengantin perempuan. Di rumah pengantin perempuan itulah adanya wali, adanya saksi, adanya pengantin lelaki, adanya pengantin perempuan, semua duduk satu rumah. Lagi mudah. Lagi mudah. Tapi tak boleh ramai-ramai. Ketika itu belum boleh lagi ramai-ramai. Yang boleh pengantin lelaki je datang rumah pengantin perempuan. Ya, tak boleh bawa keluarga, tak boleh bawa rombongan. Pengantin lelaki je kita benarkan pergi rumah pengantin perempuan untuk majlis ijab dan kabul. Ini lagi mudah. Jadi maknanya wali ada situ, pengantin lelaki situ, pengantin perempuan situ, saksi pun situ, kita suruh je wali nikahkan. Kami di Pejabat Agama hanya memerhati, memantau majlis yang berlaku. Sebab kalau mengikut undang-undang tuan-tuan, pernikahan mestilah berlaku di hadapan penolong pendaftar ataupun pendaftar. Itu syaratnya. Ya, dia tak boleh buat sendiri-sendiri, nanti jadi nikah sedikit. Ya, jadi maknanya pernikahan berlaku, kita menyaksikan, menonton ataupun kita memantau melalui sidang video. Lagi senang. Ya, jadi kita ajar walinya macam mana nak buat ijab dan kabul. Jadi walinya ajar. Kita ajar walinya. Ya. Skripnya kita bagi dan sebagainya dah. Ya, dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Sebut mas kahwin ni tuan-tuan, saya nak cerita dengan tuan-tuan, macam mana mas kahwin diberi dalam nikah online. Biasa kalau kita nikah secara fizikal, secara depan-depan, pengantin lelaki akan datang dengan bawa dia punya nikah mas kahwin. Kalau di Selangor ni tuan-tuan kan, mas kahwin kita paling minimum RM300, maksimum tak ada had. Tapi dalam nikah online, macam mana ustaz nak bayar secara tunai? Sebab kita ni bukannya boleh bagi cash macam tu. Tak boleh nak bagi cash. Jadi macam mana? Kalau tak boleh bagi cash, nanti mas kahwinnya hutang. Ya? Ya Tuan Nazir ya? Tuan Nazir datang hari ni, tengok. Okey. Jadi sesuatu yang baru juga saya belajar tuan-tuan, yang mana sebelum berlakunya ijab dan kabul, kita minta pengantin lelaki, ini yang masa peringkat pertamanya, yang 3 penjuru tu, yang pengantin lelaki di rumah dia, pengantin perempuan di rumah dia. Pengantin lelaki kita minta bank in awal-awal, transfer awal-awal mas kahwin kepada akaun perempuan, dan perempuan ini pegang dulu sebagai pemegang amanah. Jangan dipakai sebab duit tu boleh jadi mas kahwin. Pegang dulu sebagai pemegang amanah. Bila dah habis ijab dan kabul, barulah perempuan boleh, kalau nak membelanjakan ataupun mengguna pakai duit itu dah jadi hak milik dia. Ini yang kita buatlah secara kaedah. Ya, dengan ketika itu baru kita boleh lafaz dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Macam tu. Ya. Sama ada dia masukkan ke akaun perempuan ataupun ahli keluarga perempuan ke, wali ke apa ke, so duit tu dah ada dah.
pada belah pengantin perempuan. Ya, just ijab sahaja kita tunai. Pada peringkat yang kedua, bila pengantin lelaki dah ada di rumah pengantin perempuan, senang, bawa sekali mas kahwin, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, itu pada peringkat yang kedua. Ya. Pada peringkat yang ketiga, apabila kerajaan telah pun membenarkan untuk kita merentas negeri, ya, dah dibuka dah, halangan-halangan untuk kita pergerakan ni dah dibuka. Ya, dah boleh pergi ke, ya, ke selatan, dah boleh pergi ke utara, pantai timur, dah boleh pergi Sabah Sarawak, dah boleh pergi, maka tidak ada lagi halangan dan sekatan yang menjadi halangan kepada pernikahan. Maka pada ketika itu sudah tidak boleh lagi dilaksanakan nikah online. Maka kerajaan Negeri Selangor, ya, melalui Jabatan Kemisaan Selangor telah pun mengarahkan pernikahan dibolehkan secara fizikal seperti dahulu, seperti asal. Ya, hanya boleh dilakukan di pejabat agama, di masjid ataupun di surau solat Jumaat saja. Itu pun dengan SOP yang ketat ditentukan. Ya, masih tidak boleh salam, jabat tangan, tak boleh. Ya, nikahnya secara macam tu je lah, aku nikahkan nikah ni sekian, tak ada pejabat tangan. Ya, sebab kita masih lagi nak mengelakkan rangkaian COVID-19. Jadi ketika itu tuan-tuan, pada 22 hari bulan 6, ya, nikah online ni telah pun tamat, ya, dan boleh nikah secara fizikal macam biasa. Sebab apa? Sebab dah tak ada lagi masyakkah. Halangan tu, kepayahan tu dah tak ada dah. Jadi maknanya tidak boleh lagi diguna pakai melalui sidang video. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini nikah online yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, ya. Jadi sepanjang nikah online ni dilaksanakan di Pejabat Agama Islam Darul Gombak ni tuan-tuan, saya nak kongsikan, ya, dalam tempoh PKP yang lalu sebanyak 185 pasang yang kami nikahkan di Gombak ini secara online. Ya, alhamdulillah ramai juga, 185 pasang. Dan seluruh Selangor ini saya dapat info daripada JAIS, ya, lebih kurang dalam, dia kata plus minus dalam 2000, lebih kurang dalam 2000 pasang di Selangor ni yang telah pun bernikah secara online pada tempoh PKP dan juga PKPB yang lalu. Itu dia tuan-tuan yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, ya, supaya kita tahu bahawa ada satu kaedah yang dibolehkan dalam Islam, ya, untuk pernikahan, ya. Kalau ada halangan-halangan yang tertentu yang tidak membolehkan pasangan ini untuk hadir dalam majlis yang telah ditetapkan, maka nikah online boleh dijalankan dengan syarat-syarat yang telah saya nyatakan tadi, ya. Jadi maknanya ada kemudahan lain. Jangan pening-pening, ya. Jangan kata alamak, ni kalau PKP balik ni susah ni, tak boleh kahwin. Bukan tak boleh kahwin, boleh kahwin, insya-Allah, ya, mudah.